insyaAllah kita tunggu rakan-rakan yang lain. Boleh ke? Ada masalah ke? Beres. Boleh beres. InsyaAllah boleh buat wan pasal dia dah tidak beres. Iya. Kali pertama bah. Berhadapan dengan rakan-rakan PKN dan juga buku Teknikal satu. ada teknikal tapi Biasalah. pengajaran untuk akan datang. Tak ada masalah kalau penyedia asrama ada dalil itu, kita tahu mungkin PKN ada kekangan tempat lain, ada kerja tempat lain. Dia menyerahkan pada penyedia asrama, tak apa. Yang penting yang apa tu apa yang disampaikan pada hari ini sampai ke sekolah-sekolah. Dah 103 orang dah ni. InsyaAllah kita tunggu boleh 10 minit lagi. Selamat datang Cik Amrin Zakaria, PP unit asrama. Masih Ustaz kau kita? Sekarang ni ada 107 orang. Ya, boleh jarak. Boleh dah? Mana rakan-rakan boleh rakan? Kita nak mulakan ni. Boleh dah. Boleh dah, boleh dulu. Okey, Cik Amri, boleh mulalah sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan taklimat kita pada pagi ini, mari kita sama-sama buka majlis kita dengan bacaan umum kita. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha Cik Muhammad Hassan bin Mu'no Abdul Mengarah HEM unit asrama dan Jabatan Tertiary Kelantan, yang berusaha semua penghulu PPD HEM seluruh Kelantan yang ada bersama kita pada pagi ini, yang berusaha semua penontonan sekolah menengah dan sekolah rendah, sekolah asrama negeri Kelantan. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga pada Allah SWT kerana kita berada. Saya rasa inilah julung-julung kalinya kita adakan taklimat pertemuan kita secara maya dan juga secara bersemuka belum lagi jadi kenyataan. InsyaAllah mungkin selepas pada ini bila keadaan agak kata reda sikit, ratus kes menurun, kita boleh jumpa secara bersemuka. Walaupun kita guna kaedah yang paling sesuai sekali ini,
Boleh dengar? Tak clear apa? Jelas. Jelas okey. Kita gunalah pertemuan kita, segala perbincangan dan mesyuarat kita secara maya. Dan ucapkan jutaan terima kasih kepada semua sahabat penyuluh PKM dan sahabat PKM menengah dan rendah, sekolah asrama Seluruh Kelantan atas segala kerja buat, komitmen tuan-tuan dan puan-puan. Sahabat semua amat-amat kami hargai dan ucapkan jutaan terima kasih. Tanpa kerjasama, tanpa komitmen daripada tuan-tuan dan puan-puan, sudah pastinya segala kerja buat kita di jabatan dan untuk urusan kementerian akan menemui kegagalan. Jadi kami di GPM, khususnya saya dan Cik Muhammad Hassan, CPP, insyaAllah akan bersama kita pada hari ini di hujung program kita nanti. Begitu dengan Tuan Timbalan, Pak Haji Masadi, amat-amat mengucapkan jutaan terima kasih. Berterima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan semua yang telah memberikan kerjasama yang begitu hebat yang ini, yang kami pohon kerjasama yang berterusan akan diberikan kepada kami dalam kata kita nak memastikan pengurusan kita dalam asrama harian ini berjalan dengan lancar dan jayanya. Segala kutipan data yang dikenaki walaupun benda kata error, semuanya adalah kerana keadaan di mana kementerian unit asrama di dekat kementerian nak benda tu segera, maka kita segera juga minta dengan tuan-tuan dan puan-puan dengan penyelia dan sebagainya. Jadi kami harap tuan-tuan dan puan-puan sahabat semua memahami keadaan ini. Kata janganlah kata mudah nak mengeluh masa nak marah, nak murid, saya tak tepi nak benda tu. Kami memahami keadaan itu dan kita memang terpaksa lakukan perkara-perkara ini. Terutamanya keadaan pandemik ini, dia terjadi benda tu banyak. Contohnya sebelum ni kita minta data murid untuk model, model ABC. Dan sekali model tu entah ke mana itu sebab semua adalah perancangan. Tapi apapun berdasarkan dapatan data itulah, maka pihak kementerian dan JPN dapat kata rancang suatu perkara, suatu tindakan untuk beri yang terbaik khususnya pada anak-anak murid kita, pelajar-pelajar kita sekalian. Jadi hari ini kita buat penataran untuk pengoperasian asrama, sekolah asrama di Kelantan khususnya, semua negeri pun telah laksanakan. Kami baru saja kemarin dulu tamat diberi penataran ini. Jadi kita nak kongsikan dapatan ataupun maklumat info yang terkini untuk kita beri sebar luaskan pada rakan-rakan kita, tuan-tuan dan puan-puan semua. Jadi harapnya nanti apabila ada penjelasan penataran pengoperasian asrama ini akan memberi sedikit pencerahan, jawab benda lagi tanya sahabat sebagainya untuk kata selesaikan segala isu ataupun segala pertanyaan kita. Jadi saya pun tak sekejap banyak, mungkin bahan kita akan buat uratan-uratan lainnya. Saya nak fokus dulu pada penataran ini. Jadi tanpa melengahkan masa, mana nampak Cikgu Samsi Darari dan daripada SMK Panggajaya, orang jauh sekolah baru. Sekolah dia tak apa, sekolah cukup dekat belakang saja. Saja juga. Saya nak persilakan Cik Muhammad Hassan, Cik Muhammad Noh untuk kepada kita semua. Silakan Cik Muhammad Hassan. Partner, saya lupa nak berbicara. Ni Cik Muhammad Hassan ni adalah rakan sejawat saya, partner saya yang baru yang menggantikan arwah Cik Muhammad Azraq. Jadi saya sekarang berganding dengan Cik Muhammad Hassan lah. Jadi saya pun dah ada beberapa kena ada masuk dalam WhatsApp grup dan sebagainya, banyak berurusan. Alhamdulillah, semoga kehadiran Cik Muhammad ni dalam ini lebih akan dapat memantapkan lagi kita. Okey. Ramai juga ni diwakili oleh penyelia-penyelia asrama Cik Kamarisa yang ada ni, Muhammad Zaran ni, yang menggantikan PKM yang saya dimaklumkan saat ni. Telefon saya berkali-kali ada yang tempat mesyuarat dan sebagainya. Apapun yang pentingnya, apa yang info yang kita nak sampaikan hari ini dapat dipanjangkan sampai ke akar. Okey, silakan Cik Muhammad. Terima kasih Encik Amri, Penolong Negara, Hal Ehwal Murid Unit Asrama, rakan partner saya
yang berusaha rakan-rakan PPDM penolong keamanan hak ehwal murid sekolah-sekolah asrama menengah dan rendah, serta juga rakan penyelia asrama sebagai dan pada PKM. Mungkin kekangan-kekangan yang berlaku pada hari ini terpaksa diambil alih oleh penyelia asrama. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bersua muka secara online dalam penataran pengoperasian asrama sekolah harian 3.0. Untuk pengetahuan rakan-rakan yang ada yang telah mengenali saya, iaitu sebelum ini saya penyelia HEM PPD Tanah Merah, dan apabila persyukuran berlaku saya telah menjawab jawatan penolong PPD HEM di PPD Tanah Merah. Apabila berlaku kekosongan rakan kita arwah kehidupan dan atas dasar kepentingan jabatan dan juga yang dikatakan pengalaman yang ada sedikit pada saya diminta ke unit asrama haiwan murid, unit asrama JPM Kelantan. Alhamdulillah, saya pun telah menjalankan tugas bermula pada minggu ni lah, dan saya pun memerlukan bantuan-bantuan rakan-rakan PKN penyelia asrama dalam memantapkan lagi pengurusan asrama kita, dan insya-Allah saya berkandi bau dengan Cik Amri, sama-sama kita memberi bantuan dan komitmen pada jabatan untuk melengkapkan lagi dan memartabatkan asrama-asrama di negeri Kelantan. Okey, pada pagi ini kita mulakan dengan penataran pengoperasian asrama sekolah harian 3.0. Jelas ke rakan-rakan? Jelas ke? Suara beres ke? Okey. Jelas. Okey. Penataran pengoperasian asrama sekolah harian 3.0 ni selari dengan garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia 3.0. Apabila telah dikeluarkan dikitan tu, saya telah pun bersama penataran bersama dengan KPM dan pengoperasiannya, saya akan penambahan ini akan diperturunkan pula ke sekolah-sekolah asrama negeri Kelantan. Okey, sebelum kita meneruskan tu, kita kena memahami dulu sesi pembukaan sekolah mengikut fasa-fasa yang telah ditetapkan. Okey, sekarang ni Kelantan berada di fasa 2. Rakan-rakan, fasa 2 bermaksud fasa 2 kita besarkan sikit. Fasa 2 iaitu semua institusi pendidikan ditutup, semua aktiviti PMP di pengajaran secara PDPR sahaja. Okay, hanya kelas peperiksaan boleh ke sekolah. Okey, itu hanya kelas peperiksaan tu kelas-kelas yang di bawah swasta lah. Okey, sekolah rendah pun sama juga. Okey, iaitu murid lain-lain PDPR, MBKM hadir tanpa. Ini fasa 2. Okey, fasa 2 akan bermula pada yang mana sekolah kita, sekolah di negeri fasa 2 iaitu akan berlaku pada 3 bulan 10 ni. Yang mana yang terlibat ialah hanya kelas peperiksaan. Kita pergi pada yang mana kelas melibatkan semester 2 tingkatan 6. Okey, itu untuk fasa 2. Kena memahami kan dulu tu fasa-fasa ni. Okey, kemungkinan besar pada akhir bulan ini, iaitu dah ni pun berakhir dah 2 hari lagi, mungkin akan berlaku perubahan fasa
akan diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri berdasarkan kesesuaian vaksin keadaan di negeri-negeri yang ada sekarang ini. Okey, jika berlakunya fasa 3. Okey, jika berlakunya fasa 3. Saya akan membincangkan fasa 2 dengan fasa 3. Iaitu fasa 3, semua institusi pendidikan dibuka di bawah KPN secara berperingkat. Maksudlah, kalau sekolah rendahnya tahun 6 masih lagi dalam pembelajarannya PDPR. Ya. Bagi sekolah PKI, sekolah pendidikan khas, okey, hadir tanpa penggiliran dan juga murid prasekolah atau tadika swasta hadir tanpa penggiliran. Okey, ini ialah berkenaan dengan sekolah rendah. Maksud dengan kita ni asrama-asrama sekolah rendah PPKI yang terlibat. Okey, itu kena letak. Okey, kalau terlibat itu ada kebijaksanaan sekolah untuk membuka. Okey, jadi pada sekolah menengah tingkat kedua, itu kita saya baca untuk kefahaman yang mana di sekolah-sekolah asrama negeri Kelantan, iaitu yang terlibat murid tingkatan 6 semester 2. Murid PPKI seperti fasa 1 juga. Okey. Murid-murid lain PDPR. Murid kelas peperiksaan antarabangsa yang lain hadir secara penggiliran. Okey, itu untuk peringkat sekolah-sekolah yang mana adakah tingkatan 5 terlibat. Cuma fahamkan dulu, murid kelas peperiksaan antarabangsa yang lain hadir secara penggiliran. Itu kita faham satu-satu. Ada pertanyaan daripada sekolah tingkatan 5. Tingkatan 5 untuk fasa 3 iaitu tidak penggunaan pembelajaran adalah PDPR. Cuma situ murid kelas peperiksaan antarabangsa secara penggiliran. Bukannya sekolah kelas peperiksaan awan. Okey, murid peran Universiti Sekolah Sukan Malaysia, murid kelas peperiksaan awan di sekolah asrama sepenuhnya hadir tanpa penggiliran. Okey. Murid kelas peperiksaan awan di sekolah asrama sepenuhnya hadir tanpa penggiliran. Murid sekolah peperiksaan awan di sekolah harian swasta hadir secara penggiliran. Itu pun juga kita akan bincang bersama-sama pada pagi ini. Okey, jelas rakan-rakan. Engkau? Ada feedback tak? Boleh. Okey. Dia punya akan setuju. Okey. Saya pun anak tangga di rumah ada tak kali makan. Dia fikir kalau saya rumah lah tu. Pada pertanyaan-pertanyaan kita akan bincang pagi lah. Okey. Ada tak ditanya sekolah kita ni akan dibuka untuk tingkatan ni pada 13.10 ni? Ada tak? Tingkatan ni semester 2 asrama? Ada. Ada, alhamdulillah. Kita akan bincang bersama Pak. Okey, seterusnya para sekolah pada 13.10 ni. Kita akan mulakan pada 13.10 iaitu bagi sekolah asrama mungkin berlaku sebelum pada petang Ahad. Itu penyediaan senam murid dan muat portal. Okey, ni dikaitkan dengan vaksinasi. Untuk kefahaman tuan-tuan dan puan-puan, vaksinasi
pendaftaran vaksinasi ni akan dibuat, saya rasa saya ada dah tengok satu link WhatsApp oleh unit kesihatan JPN Kelantan, iaitu akan dibuat pada 30 bulan hari Khamis ni. Cara vaksinasi di peringkat sekolah. Dan situ juga kita boleh ambil untuk vaksinasi kita pada di asrama-asrama yang akan dibuka pada 13 ni. Okey. Dia. Sorry, ma'am. I have to ask you to give your bag to Terima me kasih. before you Okey. enter the store. Sorry, what? Give me your bag, ma'am. If you want to go into. Vaksinasi murid peringkat sekolah berasrama. Okey, yang keduanya kita bincangkan tentang vaksinasi murid sekolah berasrama. Iaitu bermula kefahaman yang kita perlu ada iaitu Tak nampak slide tuan. Tak nampak ya, kita besarkan sikit. Tak, dia keluar Boleh file tak? je ni. File saja. Bukan present tadi tu. Dia keluar file. Itu apa ada? Okey, kita stop dulu. Tunggu sekejap. Okey. Sama juga ni. Ya. Tak keluar paparan PPT tu. Okey, ada keluar ke? Tak ada. Ada lagi. Kena buka dulu. Okey. Sama juga ni. Ya. Tuan buka dulu PowerPoint tu. Lepas tu klik kat window. Dah nampak dah. Hilang. Okey. Okey, jelas. Okey, dengar tak? Dengar ke? Dengar. Okey. Dengar. Slide tak tubik. Slide bangkit. Nampak tak tak? Okey, terima kasih rakan-rakan. Kecek tu penting tak? Okey. Betul jelas tu. Enggak boleh Yalah. Ya betul. Tapi yalah kalau nak cecek tak ada isu ni tak sedap agak. Okey, baiklah. Kita pergi pada vaksinasi murid sekolah berasrama. Bagi sekolah-sekolah tingkatan semester 2, kemungkinan akan berlaku pendaftaran pada 2 bulan 10 ni nanti. Iaitu pendaftaran sekolah, penyediaan senarai murid dan muat naik kuota ke vaksinasi. Itu peringkat sekolah. Itu peringkat sekolah. Peringkat asrama mungkin akan menyediakan satu borang yang akan saya sertakan lepas ini kepada
sekolah-sekolah asrama yang mana kita pihak sekolah pun telah dibekalkan dengan kit kita satu kit untuk kita buat tindakan yang mana kit test vaksin kepada pelajar yang telah dibekalkan oleh KPM, iaitu pada hari pendaftaran. Hari pendaftaran hendaklah menyediakan satu tempat. Untuk panggil bahawa sebelum masuk ke asrama tu, yang mana ibu bapa tidak dibenarkan bersama-sama anaknya ke asrama, dan jika SK itu telah dibuat kepada pelajar untuk masuk asrama didapati negatif, barulah pelajar itu boleh masuk ke asrama. Jika berlaku tindakan positif, maksudnya pelajar tersebut hendaklah balik bersama keluarganya. Dan ibu bapa tidak dibenarkan bersama-sama untuk menghantar anak masuk ke asrama. Itu sedia maklum dah. Saya tahu PKN dan penyelia asrama dah sedia maklum berkenaan dengan peraturan tersebut. Dan satu borang akan disediakan yang mana nama pelajar tersebut, tarikh divaksin dos 1, dos 2, dan apabila menggunakan test kit negatif, bermakna kena isi borang yang saya akan edarkan nanti. Okey. Dan juga edar juga terima kembali borang kebenaran. Itu seperti biasalah borang kebenaran bagi ibu bapa ya, untuk masuk atau anak-anak untuk masuk asrama. Okey, persediaan tempat vaksinasi itu saya katakan tadi, mungkin carilah tempat tertentu, bawa garah kereta ke, untuk kita buat vaksinasi menggunakan test kit kepada pelajar-pelajar asrama yang akan masuk pada 2 ataupun 13 nanti. Sukarelawan vaksinasi. Saya rasalah bagi pandangan saya, kemungkinan besar mungkin ditugaskan kepada PKN dan juga penyelia asrama lah untuk sukarelawan vaksinasi ni. Dan cara penggunaan vaksinasi ni, alat test kit tu pun akan diberi penataran oleh KPM melalui unit kesihatan haiwan murid KPM Kelantan lah. Okey, yang keenam, perkakasan ICT ni, iaitu tak ada masalah lah. Kehadiran ibu bapa penjaga sekolah semasa seksi vaksinasi. Maksud vaksinasi sebelum masuk ke asrama. Okey. Satu kefahaman melalui yang akan panggil step by step, iaitu sebelum masuk ke asrama pelajar-pelajar. Walaupun ada sebilangan kecil saja sekolah-sekolah yang akan menerima pelajar tingkatan 6 semester 2. Apabila saya tengok data asrama-asrama negeri Kelantan yang terlibat dengan tingkatan 6, sebanyak 30 buah asrama sahaja. Bermakna memberi penekanan pada 13 bulan ini ialah bagi sekolah-sekolah yang ada tingkatan 6 dan mendiami pelajar-pelajar asrama di sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Pengurusan ujian kendiri COVID-19. Akan dilaksanakan semasa pelajar kembali ke asrama. Sekolah hanya dan sekiranya murid bergejala, bagi asrama harian yang murid pelajar tinggal di asrama sepenuhnya 100%, tiada murid yang berulang-alik ke sekolah, akan dilaksanakan semasa murid pelajar balik asrama hari ke-6 dan hari ke-11. Okey, saya
itu ditujukan pada sekolah-sekolah asrama harian yang tinggal di asrama sepenuhnya 100%. Kita tengok juga pada pembekalan test kit tersebut. Kalau test kit tersebut mencukupi, kita boleh buat pada hari ke-6 dan hari ke-14. Tetapi jika test kit itu ada tidak mencukupi, jika tingkatan 5 dan tingkatan lain akan masuk tidak mencukupi, mungkin boleh buat pengubahsuaian yang mana wajibnya pada murid untuk kembali ke asrama, dan untuk seterusnya kita lihat pada murid yang bergejala saja yang kita guna test kit tersebut. Okey. Tapi kalau perbekalan test kit itu banyak, tak ada masalah lah pihak sekolah untuk menggunakan test kit pada hari ke-6 ataupun hari ke-14. Murid pelajar yang negatif sahaja dibenarkan kembali ke asrama. Okey. Tata cara penggunaan kit ini pun akan dibincangkan bersama dengan unit kesihatan JPM Kelantan, dan akan ada tata penatarannya melalui video yang telah dihantar kepada PTM. Setahu saya kemarin pun ada PPD yang buat, dan mungkin peringkat negeri Kelantan akan berlaku pada 30 hari bulan. Saya tengok pada jadual yang dibuat disampaikan oleh unit kesihatan PPD JPM Kelantan. Tata cara penggunaan kit COVID-19 sebelum, ada semasa dan ada selepas. Membaca arahan penggunaan kit dengan teliti, memastikan kit tidak rosak, mencuci tangan dengan air sabun ataupun sanitasi tangan. Itu sebelum kita memegang test kit tersebut. Semasa melakukan sendiri ujian mengikut tata cara, mendapatkan bantuan jika perlu, merekodkan keputusan ujian. Merekod itu maksudnya negatif ataupun positif. Okay? Okay, selepas kit dimasukkan dalam plastik dan ikat, melupuskan ke dalam tong sampah yang disediakan, cuci air apa bersih tangan yang setelah kita memegang. Itu telah tersedia maklum yang mana tata cara penggunaan kit ujian yang dari COVID-19. Mana jika ada masuk tu, maksudnya pada hari pertama murid-murid daftar penggunaan kit ujian sendiri perlu dibuat dan keputusannya perlu direkodkan. Okey. Tata cara pelupusan dimasukkan di dalam plastik sampah. Plastik sampah yang mengandungi kit hendaklah dimasukkan ke dalam plastik lain sebagai lapisan kedua. Plastik sampah dibuang di tempat pembuangan sampah. Seterusnya, pelaporan keputusan. Murid atau pelajar melaporkan keputusan sebenar. Jawatankuasa pelaksana perlu merekodkan keputusan ujian sekiranya keputusan ujian invalid ujian perlu diulang. Mana tak ada nampak keputusan positif atau negatif, kena buat sekali lagi. Okey. Tata cara penggunaan ujian COVID bagi pemurid asrama yang kembali dengan menaiki kenderaan beberapa penjaga. Okey. Kita akan bincangkan juga, sebabnya boleh dikatakan di asrama harian JPM Kelantan sebanyak 30 buah tu boleh dikatakan dihantar oleh ibu bapa. Okey, boleh dihantar oleh ibu bapa. Bermakna peringkat untuk sampai ke asrama-asrama sekolah tuan-tuan mesti ada dah catat ahli ataupun laluan-laluan yang perlu dilalui. Tempat parking di mana, tempat test kit di mana, tempat pembuangan test kit di mana telah pun dibuat oleh pihak sekolah.
Bagi sekolah-sekolah yang ada pelajar-pelajar yang menaiki bas yang mana itu terlibat dengan pelajar-pelajar di luar negeri Kelantan, sudah pun keluar jadual panggil checkpoint untuk pelajar-pelajar tersebut. Ini terlibat dengan pelajar asrama harian kita lah. Okey, seterusnya pengurusan asrama sekolah. Okey, kita nak pergi dah ni. Yang mana 2.0 dulu ada perubahan pada garis panduan 3.0. Okey. Yang mana pengurusan murid pelajar yang sihat sahaja dibenarkan kembali ke asrama dengan syarat mereka dan ahli keluarga yang tinggal serumah tidak dalam tempoh menjalani kuarantin ataupun kontak rapat kes positif. Mana jika ada keluarganya ada positif, bermaksud adalah kita kena bertanya khabar dengan pelajar tersebut. Salah ada baru lepas kuarantin, mok baru lepas kuarantin, mok positif, mari hantar anak. Itu bermasalah pada kita lah. Tetapi dalam keadaan mana pun kita kena buat test ujian COVID melalui test kit yang disediakan oleh KPM. Ujian kenduri COVID perlu dilaksana kepada semua murid atau pelajar semasa pendaftaran masuk seperti yang kita bincang tadilah. Penggunaan tandas bilik air adalah ditetapkan mengikut kawasan atau aras. Tandas bilik air perlu disanitasi secara berkala pada tiap hari. Okey, ini boleh kontrak kebersihan kita, betul kontrak kebersihan kita boleh kita boleh buat jadual sanitasi bagi tandas bilik air. Okey, masih lagi menggunakan pakaian 2.0. Okey, tandas-tandas boleh dipanggil kita tandas yang boleh guna dan mesti ada jarak yang mana selang-seling tandas tersebut. Okey. Pengurusan dom. Okey, sini kita ada beberapa perubahan sikit. Pengurusan dom. Okey, sama ni. Okey. Cuba kita tengok dulu baru kita bincang. Sekiranya penjarakan katil 1 meter tidak dapat dilaksanakan, pihak sekolah hendaklah meletakkan penghadang antara katil 2 tingkat ataupun dada-dada seperti almari dan penghadang-penghadang lain yang bersesuaian. Bermaksudnya, di antara dua katil tu tidak ada penghadang, bermaksud boleh ambillah almari sebagai penghadang. Cumanya ada perubahan sikit penghadang kain net. Kain net yang dibekalkan untuk yang mana pada peringkat dahulu berlaku semburan air liur di antara pelajar, diletakkan penghadang di bagi katil double decker. Mengikut kata Kementerian Kesihatan, boleh dibuang kerana pengudaraan yang tidak selesa. Untuk ulang sekali lagi, kain net untuk diletakkan antara bagi katil double decker yang telah dibuat oleh asrama-asrama boleh dicat, kata dibuai lah. Sebabnya untuk pergerakan pengudaraan. Tok berapa comel rupanya kita buat. Okey? Tok berapa comel kita boleh buat. Kita boleh buang. Dan yang mana teguran daripada KKM perlunya pengudaraan di dalam dom asrama. Yang mana lansir yang dah kita sedia maklum kena buat. Tapi ingat, lansir buat pun peringat. Jika boleh boleh menyusahkan pada pihak sekolah, terutamanya pelajar perempuan. Tapi insya-Allah lah tu, pihak sekolah telah buat ambil tindakan yang mana tempat persalinan itu jangan direct pada tingkat tu. Mungkin duduk pecah baju apa semua. Sebab kita buat dah pastikan ada penghadang ataupun tempat-tempat khas
bagi pelajar kita cukup dalam keadaan keluar daripada tandas ke untuk masuk ke bilik gedung ke, boleh dari segi aurat. Itu kita kena jaga juga. Tapi pilihlah satu tempat yang mana yang bersesuaian untuk persalinan pelajar-pelajar kita. Penggunaan lansir mestilah tidak menghalang pengendaraan. Boleh pasal lansir, mana tidak sisi angin dia atas dengan. Maksudnya gitu. Yang penting sekarang ni mengutamakan pengudaraan. Okey. Aktiviti radiah murid pelajar asrama. Bagi 3.0 ni, okey, aktiviti atas dibenarkan dengan mematuhi penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 hingga 3 meter. Aktiviti itu adalah seperti berjoging, bersenaman dan berbasikal. Ada juga bertanya, Batin nak main badminton apa semua? Bagi saya tak ada masalah. Bagi saya bermain badminton jarak jauh lah. Jarak di antara dua pemain itu amat jauh, boleh. Tapi dulu tak boleh, sekarang ni boleh dah. Okey, dijalankan di kawasan terbuka. Mana dah sedia maklum, PKM, penyiar asrama untuk sesi-sesi riadah di peringkat asrama boleh dibuat dalam keadaan kawasan yang lapang. Pergerakan murid atau pelajar kembali ke asrama dihantar oleh ibu bapa penjaga menaiki kenderaan yang disediakan oleh pihak sekolah. Okey, bagi perjalanan yang jauh lah melibatkan negeri ini, menaiki kenderaan yang disediakan oleh pihak sekolah. Menggunakan pengangkutan udara air, penggunaan kenderaan sendiri hanya untuk pelajar tingkatan pelajar diploma kolej saja. Okey, penggunaan udara ini masih sekolah kita boleh katakan yang harian tak ada lah. Sekolah asrama harian tu tak ada tu lah, bagi sekolah SPP tu. Dan juga di atasnya melibatkan sekolah diploma kolej. Ibu bapa penjaga perlu memaklumkan pada pihak sekolah kaedah pergerakan anak-anak jagaan kembali ke sekolah. Okey, bagi saya lah, kalau sekolah harian ni tak ada masalah lah. Yang mana pergerakannya melibatkan dalam daerah dan juga luar daerah pun tak jauh. Karena biasanya ibu bapa yang menghantar pelajar tersebut ke asrama-asrama. Okey. Okey, itu dan seterusnya, sekian, terima kasih. Okey. Di sinilah kita, okey, saya panggil penataran yang telah dibaca oleh saya tadi. Mungkin ada kemungkinan oleh rakan-rakan. InsyaAllah saya dengan Cik Amri boleh menjawab soalan-soalan jika berlaku tidak oleh rakan-rakan. Dah tak ada saya Cik Ali dah. InsyaAllah ada, tapi kita sudah ni tak semua pelajar lagi lah kan. Okey, Ada soalan ke? Jika terakhir dah mata penyelahan dua musim. Tak pakai produk Islam. Orang saya nak kerja kan ni. Tak ada bawah, beres. Beres ke? Beres, Sehat lah. Kemah. Iyalah, boh. Assalamualaikum tuan. Mana nak tanya apa ni? Ya. Okey. Atas slide tu ya. Apa nak tanya? Okey. Atas slide dalam group ya. Ya. Saya tanya dulu ya. InsyaAllah. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Auli. Ya, saya tanya. Kata ini termasuk asrama desa. Berkaitan dengan pelajar sama, Pak. Nanti kita beri laluan pada Cik Auli dulu. Ya, saya tanya kalau SMC Kejagung ini asrama desa. Jadi ada kesama dengan asrama harian biasa. Ya, macam ni. Untuk asrama desa, kalau asrama orang asli atau asrama mana, semua sama saja. Kena pakai 3.0. Semua sama saja. Okey. Satu soalan yang nak tanya. Ya. Semasa pelajar kita berada asrama dulu, ibu dah minta kemintaan pada kita untuk berjumpa dengan anak ataupun membuat
membenarkan ataupun kita laga tu lah daripada lawatan ibu bapa tu. Saja, sekian, terima kasih. Jadi jelas je dalam gol tu dia harus panduan keseluruhan. Hati 2.0 nak balik. Okey. Untuk saudara Adnan tadi, yang sebenarnya apabila masuk di asrama tidak dibenarkan keluar ataupun penjaga tidak dibenarkan untuk menghantar makanan ke asrama. Sebabnya boleh memudaratkan kepada pelajar-pelajar yang lain. Contohnya kita bagi pada pelajar-pelajar tetap sembahyang jemaah lah. Okey? Sembahyang jemaah kalau di dalam asrama tu boleh apa tu telah termaktub dalam untuk sembahyang Jumaat telah diisytiharkan oleh MAID, asrama tersebut boleh buat sembahyang Jumaat. Tapi rasa tak ada 2-3 buah lah di kelas ni. Mana pelajar boleh sembahyang Jumaat. Tapi nak keluar tak. Samalah juga dengan proses menghantar makanan kepada anak-anak. Dan kita royak selalu kepada ibu bapa yang mana kalau kita atas kebijaksanaan sekolah boleh lagi. Tapi atas undang-undang dalam keadaan COVID ni rasa tidak dibenarkan lah. Tapi atas kebijaksanaan sekolah boleh dalam proses yang mana tinggal diletakkan dulu dijaga, barulah boleh bagi pada anak-anak. Tak boleh nampak serah sangat. Bagaimana abang ni kita? Ya, betul Pak Fadil. Tak kebijakan itu. Assalamualaikum tuan, boleh tanya tuan? Salam, boleh. Berkenaan dengan pelajar asrama puteri lah. Masalah langsir tadi. Memang tak boleh dipasang ke macam mana? Nanti terdedak pula. Okey, untuk langsir ni sebenarnya Ya. untuk hak ada dah sebenarnya ni. Tak perlu buang. Terutamanya kalau dah lebat dengan lelaki perempuan tadi ada asuri akmoron kita bila takut kemuka terkena nampak aurat ke ataupun macam-macam lah untuk menutup ni maka tekankan hasil tu. Cuma ni segi pengudaraan. Maksudnya lepas lagi sekolah sebenarnya dia buka lah hasil tu. Balik sekolah dia tutup supaya tidak nampak. Maknanya pengudaraan masa tak ada gambar boleh masuk lah. Pekerja asrama pun kena naik cek ni buka pagi lepas meditasi ke apa dia buka supaya pengudaraan. Dan kalau lah tak ada pun ketika plan dah ada, maksud saya nanti tu agak usai tak ada yang batu berabuk lepas ada hak toilet dah tu digalakkan buang terutamanya di jam lelaki. Jam perempuan tadi kalau dah tinggal tadi untuk menutup aurat dan sebagainya tadi tu memang kena pasal lah. Dan digalakkan beli hak lain comel lah. Ada juga asrama ni yang langsirnya kata hidup sedang mati tak mahu lah. Ada juga tapi hak comel tu comel lah bagus. Maknanya sekarang ni memang boleh pasal untuk menutup yang Cik Mak Nasir Rangkat ni boleh untuk utamanya Pak Puteri ni tutup lah kalau benda tu takut orang luar nampak dan sebagainya. Cuma pengudaraan maksud saya Maknanya dari segi pengudaraan tu waktu pelajar pergi ke sekolah. masa balik sekolah dah petai malik dapur buka lampu saya jadi macam mana royal pula. Maka kita pun tutup dah langsung. Saya rasa jelas tu deh. Lepas tu macam kain fabric pun saya nak ulang semula dah macam Cik Aflan tadi memang Terima kasih tuan. fabric pun kena minta buat sekarang. Kita dulu pasal dulu sebab TKM juga mintanya supaya kata hak asas tu alia tak mesti bawah. Alia ni yang kata varian daftar sebagainya dia bukan kod air negeri saja tu. Jadi maka dibuka supaya pengudaraan pula. Lebih pada pengudaraan supaya benda tadi tidak mudah berjakit dan sebagainya. Jadi kita patuhi apa yang TKM minta lah. Supaya nanti tadi buka buai jangan tahu. Sipel, batu sipel. Dan ni pengudaraan. Jadi rasa lebih terbuka. Okey. Dan keadaan masuk dekat training dulu ni, semester 2, pastinya tak ramai, maka penjarakan. Lebih pada 2 meter kok hormolet. Lebih banyak kosong ke apa kan. Kita guna supaya penjarakan tu lebih pada 2 meter. Macam ni.
Kecuali lepas dah ni masuk kat dalam limau dan sebagainya, barulah kembali asal. Dekat awal ni kalau boleh biar jarak tu yang agak lebih pada 2 meter lah. Okey, soalan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ni tuan nak tanya sikit. Soalnya kau jelas berkenaan dengan adhan, kai penghadaan tu. Jadi solo ni kita puasa kai penghadaan tu. Ya, betul. Bagaimana si ayat tadi, jadi tak berpuasa dah. Betul. Jadi bila masuk nanti, setelah jatuh atas limau nanti masuk, jadi kita tak berpuasa lah. Simple. Semua. Kata berapa pun kain penghadang sudah lagi tidak perlu pasang. Bermula pada hari ni boleh buka dah. Buka, basuh, sipir molek ke apa. Jadi katil ni tak ada kain penghadang dah. Okey. Okey, jelas dah. Okey. Ada persoalan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya nak tanya, kalau katalah tiba-tiba dalam masa hari 2 ni kita beralih ke fasa 3 ni. Ya. Jadi sekolah selain daripada yang dinyatakan tadi kita terima contohnya ni, bila dia akan mula buka? Dia kita gini, kalau dia beralih ke fasa 3, pihak ke KPM dan KPM ni akan maklumkan kepada kita 2 minggu sebelum untuk bergerak. Jadi maknanya cukup mana dia lah, apabila saya dapat makluman daripada tu, perubahan fasa dimaklumkan oleh MKN, KPM pun akan buat kenyataan itu, kita KPM pun akan salurkan maklumat itu kepada JPN, kita akan salurkan kepada PPD dan sekolah tuan-tuan dan puan-puan agar perubahan fasa tadi. Kalau tak ada makluman daripada kami, maka kita ikut yang ni dulu. Nah, ayatnya benda tu hafal, berita tu 2 minggu sebelum. Maknanya dia lah preparation kepada kita. Okey. Cuma nak cerita learning boleh berapa akan berlaku fasa 3 benda-benda tu tak boleh mendahului masa lah. Kita tunggu dulu lah. Okey, sekejap aja. Okey. Terima kasih. Okey, seterusnya ada ke? Sebelum kita lakukan sesuatu hal lain dan penutup ucapan kita hari ini, kita bersama dengan Tuan CPP lah. Ada info yang terkini daripada beliau itu. Tuan, kalau fasa 3 untuk sekolah rendah, cuma sekolah saja kan? Sekolah. Untuk sekolah rendah? Okey. Seperti yang tadi kalau fasa 3 lah. Rasanya fasa 3 ya. 3 prasekolah saja kan baru. Prasekolah saja. Fasa prasekolah dan PPKI. PPKI. Kalau sekolah yang terlibat dengan PPKI, prasekolah sajalah. Bermaksudnya fasa 2 ni PPKI, fasa 3 PPKI prasekolah. Prasekolah. Yang lain PDPI. Okey. Fasa 4 barulah PDPI mari berlaku tapi bergilir kan. Sebab kita diberitahu kena pecahkan nama setiap kelas tu kena buat 2 nama. 2 kumpulan. 2 kumpulan. Jadi di PDPI 1 kumpulan, sekolah 1 kumpulan. Jadi bergilir. Ya, betul puan. Lepas ni slide kita akan masuk kepada guru PPM lah nanti untuk kata boleh buat lagi sekali sebagai rujukan lah. Dan bahan lagi ada. Kita dalam proses pecahkan kelas lah. Cuma sekolah rendah saya ni masih lagi rasa kalut sangat lah. Yalah, boleh bersedia awal lah. Betul. Takut lorak pula pas ni. Jom dan sebagainya kan. Boleh buat rancang awal lah. Terima kasih datangnya saya ucapkan lah. Bagus. Okey. Terima kasih. Saya pergi pun banyak dah buat asrama, beberapa buat asrama saya pergi nanti asal. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan segi persediaan. Saya nampak sekolah sini memang sudah bersedia. Segi kebersihan dan sebagainya. Bukan kata nampak bilik, dom dan sebagainya, berabuk, ada raya duduk-duduk lah. Maknanya memang sudah ready untuk masuk. Alhamdulillah, keceriaan juga. Sebabnya semasa murid tak ada ni lah. Aspek keceriaan, nak bersih, nak tanam bunga, ke masa semalam saya kongsi.
gambar daripada SN Tok Bacok, bukan kata dia Tok Bacok yang hebat, dia saja hebat, dan hati pun tak. Sebab lain, lebih pada tu pun ada lagi, cuma saya ambil hak tadi semua je. Jadi nak cerita sininya, bagusnya di kalangan kita PKM, di penyelia, warden dan pekerja asrama telah bertindak yang terbaik, telah lakukan perubahan-perubahan. Jadi ada kesegelintir yang belum lagi ada, saya minta sangatlah supaya tahun inilah kita buat kerja-kerja nak kata segi keceriaan, nak selenggara dan sebagainya. Itu satu langkah juga lah. Memang selenggara tu penting sebab SK Sengapah baru ni pun kita buat penyelenggaraan jugalah. Buka di ganti dinding batu daripada bot tu sebab makan anak-anak kan. Jadi Sengapah tu dia lukis mural. Sengapah ni dia satu bagus ni dia mural dan cat dia buat kata guna cat-cat yang cukup ceria. Jadi kita kena keluar image sekolah asal kita ni daripada dulu cat kelabu, cat warna coklat, cat warna alasan ni cat mudah cuma warna-warna lego, warna-warna ceria. Kali ni ceria. Dia akan Terima kongsikan kasih gambar yang diberi oleh Sengapah Murai nanti. Semua ni adalah hasil pada guna duit penyelenggaraan dia. Saya nak sebut petang lagi. Saya sebut dari kaki dulu ni operasi. Jadi saya buka untuk nak tanya apa operasi ni dulu. Mana saya kecil hadiah dia. Jadi silakan hak lain soalan lah. Guru PSB kita tu yang tak ambil vaksin. Okey, Pak. Assalamualaikum. Salam. Saya nak tanya gini, Pak. Kalau kita tengok ujian pendiri kerajaan sama ni, kita kena buat 3 kali kan? Pada hari pertama, hari pertama. Saya bertanya, sepanjang kerawatan itu ada doktor peneroyak bahawa Cikgu Rabiah ni ataupun saya panggil dia ini dalam tempoh 14 hari tu, tiba-tiba pelajar ni bergejala. Ya. Bergejala sebabnya kita kasih bergejala sebab demam biasa ke jangkitan ke atau sebagainya. Jadi saya tanya, apa tindakan kita? Tindakan sekolah asrama tu lah. Adakah kita perlu panggil PKD? Ya. Ataupun tindakan kita macam dulu juga. Bila katalah lepas ujian kita buat test kit tadi, buat tadi budak katalah buat pada hari Senin ni. Buat jangan dia buat negatif. Ya. Duduk 2 hari lepas tu tengok dia demam. Maka hot demam itulah sebenarnya kita kena ambil 3 walaupun tak sebelum ni 2 hari lepas tu kita tengok hot negatif, tapi bila dia demam lepas tu itulah gejala yang mana kita perlu bertindak segera, kita kena maklum pada PKD untuk ambil tindakan selanjutnya. Sebab kadang-kadang bila COVID ni kita dia banyak boleh tak boleh tetap lalu dan sebagainya. Kesannya virus nak timbul kan. Jadi betul. Yang sebelum ni memang kita kena rujuk ke PKD untuk diambil tindakan segera, masuk bilik isolasi. Masuk bilik isolasi sangat-sangat penting. Kena berfungsi seperti hot dulu juga, kena get ready dengan segala-galanya. Baru boleh gejala letak situ, maklum pada PKD untuk dia ambil tindakan susulan. Terima kasih Cik Nen. Hebat pertanyaan dia. Bang, satu lagi, Bang. Ya. Bang. Warden saya rasa takut nak pergi hantar hospital tu. Jadi, apa tindakan kita? Perlu tak kita panggil parent dia, ambil pelajar bersama dan hantar ke PKD yang terdekat? Kita telefon ke PKD. Kita telefon ke PKD. Ya, PKD dulu. Kita nombor, sebab tu dah siap dalam pintu bilik isolasi. Kenyataan perlu ada nombor PKD yang berdekatan dengan sekolah kita untuk dihubungi ke ambil. Ibu bapa tak boleh mari masa ambil. Dia mari tu nak kaya pula tu nak patuhi SOP dan sebagainya. Jadi kita kena apa nama ni? Dia telefon terus pada PKD. Dia akan berikan tindak. Kan? Okey, Pak. Terima kasih. Okey. Kamar kita pun ada CPP kita. Semua kita teruskan dulu. CPP ada lorak ke hari ni? Tak boleh terus. On the power kata. Okey, bos. Okey. Persoalan lain? Assalamualaikum. Tupak, bos. Okey, beres. Ingat selalu. Harus tupak ni nanti. Okey, bos. Cumanya nak tanya berkaitan dengan test COVID tu. Yang test COVID untuk 3 kali tu, bos, itu adalah untuk asrama penuh. Sebab kita dapat maklumat,
untuk asrama harian hanya perlu test 1 kali sahaja pada permulaan kehadiran itu. Betul je. Itu adalah test selepas jika murid itu bergejala. Ke macam mana bos? Sebab kita besarkan dia akan bagi 1 je. kit dibesarkan akan terhad bos. Nanti kit pun nanti masuk ya tak? Yo. Seperti yang saya nyatakan tadilah, bagi sekolah asrama penuh 3 kali test kit itu digunakan. Okey, maksudnya sekali pada pendaftaran bagi asrama harian 1 kali sahaja semasa pendaftaran, dan selepas itu jika pelajar yang bergejala sahaja dibuat test kit COVID. Kemar jelas bos. Thank you. Ada tahu penjelasan tu. Okey. Terusnya. Assalamualaikum. Salam. Saya PKM dari SMT Kapal Laut, Cikgu Muhammad Raimi. Saya nak tanya asrama yang dijadikan pusat rawatan kuarantin COVID. Bagaimana status dia? Adakah selama-lamanya ataupun macam mana? Sebab dia melibatkan pengurusan anggaran belanja dan sebagainya. Jadi setakat ini saya SMT Kapal Laut sejak daripada 25 lagi. Dan sampai sekarang masih ramai lagi lah. Pencerahan saya pada pihak tuan. Terima kasih. Dia bila setelah kita ditunjuk sebagai pusat PLC ni, kita kena akur dengan parlimen silakan pada tetapi saya takut buat, saya bimbang, saya rasa tubuh saya tak boleh terima benda tu. Sebabnya baru ni doktor kata saya ni kena buat operation dan pakai beg. Sehingga dia maklumkan doktor itu pun kenapa kalinya saya tak tanya. Tapi saya tak buat lagi lah dia kata. Saya pun kata, cikgu beritahu dia ke prosedur atau SOP bagi guru-guru yang tak ambil vaksin. Jadi prosedur ni bukan kata kopi seorang kepada semua guru yang tak ambil vaksin. Dia berkata, lagu mana? Saya kata gini, sekiranya diumumkan sekolah dibuka secara bersemuka untuk belajar dekat T5. Jadi saya ambil contoh katalah 15 bulan 10 ni sekolah dibuka, maka 2 ataupun 3 hari setelah sekolah dibuka B kena pergi buat swab test di mana-mana tempat lah, di mana-mana hospital lah, maksud saya klinik ke, tetapi dengan tanggungan sendiri, B kena bayar sendiri. Okey. Kemudian buka sekolah. Buka sekolah tu dalam seminggu tu B kena buat test sendiri. Maknanya kena beli kit test COVID-19 tu 2 kali seminggu, buat di hadapan pentadbir, sama ada di hadapan saya ataupun di hadapan PKP, sebab kita orang kena rekod. Ni pun B kena tanggung sendiri. Okey. Itu untuk B mai ke sekolah. Kemudian B di sekolah, B tak boleh bercampur dengan warga sekolah. Sama ada dengan cikgu, dengan pentadbir, dengan budak-budak, dengan staf gabungan, dengan swasta, dengan catering, tak boleh. Okey. B kena duduk berasingan. Di bilik mana-mana lah, bilik PSP. Okey. Kemudian dengan pelajar. Dengan pelajar, B tak boleh berjumpa. B tak boleh masuk kelas macam orang lain. Okey. Dia pun tanya saya, perempuan, kalau budak nak jumpa saya lagu mana? Tak boleh lah. Sebab arahannya, peraturannya lagu tu. SOP-nya lagu tu. B tak boleh panggil budak, tak boleh jumpa budak. Dia telah jadi kontak rapat di rumah dia, dengan ahli keluarga dia tu. Panggil budak, tak boleh jumpa budak. Dan budak tak boleh mari jumpa B. Okey. Kehadiran B ke sekolah ni, pertama keberadaan anak B mari ke sekolah, B ada berada di sekolah. Yang kedua, katalah ada kematian semua tu, B perlu boleh buat menyediakan test yang di klinik-klinik tu ataupun test kit sendiri tu. Test kit sendiri pun tak apa. Boleh ya? Boleh. Sekolah ni B boleh menjadikan bahan untuk mengajar. Misalnya kertas edaran ke apa-apa lah, boleh digunakan oleh pelajar. Kemudian saya pihak sekolah menyediakan seorang guru relay. Guru relay ni dah jadi perantara
bawa bahan-bahan yang disediakan oleh B tadi tu kelas. Kemudian budak buat. Kemudian bahan hak budak buat, hasil kerja budak tu, guru reli itulah yang akan ambil, mari hantar kepada B. Kita B boleh menyediakan bahan bantu belajar. B boleh menanda hasil kerja belajar. Kalau besok tak boleh tanda kertas. Okey. Tetapi B tak boleh berjumpa dengan budak tu, tak boleh nak fikir, tak boleh nak gampur dengan budak tu. Dan setiap hari saya kena buat sediakan cikgu reli lah untuk B. Katalah hari ni 4 masuk. Jadi kena sediakan guru reli lah seorang ke 2 orang ke untuk B. Esok Isnin ada pula 2 waktu. Hari Selasa ada pula 3 waktu. Sepanjang hari lah dalam seminggu tu. Kemudian minggu akan datang semualah B kena buat, kena beli test kit dan kena buat ujian swab tadi tu 2 kali juga seminggu di hadapan pentadbir saya rekod. Dan guru reli pun saya kena sedia. Gitulah keadaannya dah. Tak apa buat. Kata BPL lah tu dah prosedur lagu tu. Terpaksa kita patuhlah. Sebab kalau ada pemantauan susuklah saya. Okey, arahan sudah diberi dah. Tak apa puan, tak apa. Itulah jawapan. Yang merujuk pada tahun 2020. Bila kita duduk dalam tahun 2021, maka kita guna lebihnya hak tahun lepas, tahun 2020. Bila tahun lepas, kita akan guna duit hak lebihnya 2021. Begitulah ceritanya, sehinggalah kita patching. Masa kita tetap tak buat lah untuk saya ni. Orang lain pula jalan kerja kita. Go ganti. Nak ayatnya, untuk proses ni ada lagi yang belum memohon dana untuk memohon kali 2 atau kali 3. Sebab dia tak dapat ganda panggil. Tak apa 50,000 lagi. Duit dia ada lagi. Tak dapat 50,000. Maka dia boleh proses lagi. Cuma, okey, saya dengan unit keuangan, kita hold dulu, jangan hantar lagi borang permohonan. Sebab kita nak clear yang permohonan baru ni. Permohonan tu banyak doa dan kita nak dapat juga kelulusan dengan pihak KPM. Banyak cara jugalah. Sebab nak lebih ni kena tengok beberapa aspeknya. Maka kita nak clear tu sehinggalah saya maklumkan dalam grup PKM dan penilai sama untuk hantar, barulah hantar. Saya bimbang, hantar awal ni saya terima. Tapi saya duduk sistem meja saya takutnya wan-wan saya lah, tak ingat ke sebagainya. Terhilang ke. Maka sipir dari sekolah, kalau saya kata boleh hantar, maka baru boleh hantar. Hak hantar dah bulan ni, kita sedang dalam proses. Jadi kalaulah tak terima lagi kelulusan permohonan, saya harap bersabar. Kerana yang menguruskan juga tak ramah kerana kita. Puan Nur Hashimah tu, dia urus dengan beberapa rakannya, ambil masa jugalah. Sebab dia melalui proses banyak kali juga dia tengok betul ke ada lebihan untuk unjuran pembayaran ada ke, banyak cara. Ada borang tak lengkap, perlu dihantar kembali. Jadi itulah. Okay, yang kedua, yang dah lulus dan sekarang mungkin tengah buat dan ada siap ada, saya mohon hantar laporan. Laporan tu mestilah merujuk pada permohonan kita nak buat gapo. Katalah kita nak baiki pintu tandas, maka ambil gambar yang sebelum baiki, hak pecah, hak punah, hak gapo dan selepas dibaiki. Bukti bahawa telah baiki kami loteng dah. Maka hantar evidence ini kepada kami di unit asrama JPM untuk rujukan in case kiranya berlaku aduan tentang penyalahgunaan wang dan sebagainya, tidak ikut spesifikasi dan sebagainya, maka evidence inilah kita akan rujuk, kita akan guna sebagai bahan bukti kita. Kena ingat, melibatkan keuangan tadi, proses penyelenggaraan, pengetua dan guru besar. Kena teliti benda ni, terutamanya apabila aduan, SPRM dan integriti akan unggah mari, turun mari dengan amat lajunya. Maka ini bahan-bahan bukti inilah yang perlu kita ada. Saya faham sangatlah, sebab itulah kita akan buat pemantauan, bukan siapa-siapa, bukan percaya dan sebagainya, supaya kita nak pastikan perbelanjaan kita, penggunaan wang kita mengikut tata cara keuangan yang betul lah. Jadi bukan nak menakutkan, cuma nak mengingatkan diri saya dan diri kita semua sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, bahawa kita dalam kerja buat kita nak menjadi kebajikan pada kita berada dalam keadaan baik, selesa, rasa semangat sekolah, tapi aspek
pematuhan pada tata cara penggunaan keuangan ini perlu diberi keutamaan. Okey, seterusnya untuk OS 26 dan 27 yang kita turunkan pada peringkat awal tahun. Pada bulan 2 sudah turunkan ada 3,5 untuk OS 27 ni pembelian peralatan pejabat 27 OS 27 banyak 2,000. Masih ada lagi yang belum dihabiskan. Sama ada di sekolah PDJ, kalau bukan PDJ tak ada masalah. Sebab bukan PDJ ni dia tak boleh jawab kerana telah diberi tanggungjawab itu pada PPD berkenaan. Dia akan menguruskan pembelian dan sebagainya dan hantar ke sekolah. Jadi sepohon sangat-sangat hari ini tolonglah kalau cek bersama kami keuangan, kalau di PPD dengan EO keuangan, kiranya masih ada lagi berbaki. Tolong segera habiskan, selesaikan. Bukan habis ambil pekom gitu. Maksud saya tolong buat urusan yang berkaitan lah. Faham hari ini saya turun pula pada yang memohon yang banyak 4,500 OS opener. Saya dengan KPP rancang benda ni dan turunkan mengikut keuangan yang kita ada. Kepada sekolah yang tak dapat mungkin hantar lewat saya tolong tutup mic dah. Jadi yang besar dapat tu tak dengan tergapo lah. Sebab bulan ni duit dah habis. Mungkin lewat sebagainya. Kalau itulah kalau saya mohon minta gapo kena segerakan lah. Okey, jadi yang telah terima duit tu 4,500 juga saya mohon sangat-sangat supaya segera buat pengurusan perbelanjaan. Nak buat nak ada nak negara nak beli bahan mentah gapo tak kira lah. Plewuk ko seming ko cat ko dah aktiviti ko semuanya disegerakan. Okey. Itu beberapa perkara berkaitan dengan pengurusan keuangan. Untuk tindakan kepada pihak tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang di KPPN lah. Okey, saya buka untuk pertanyaan. Kiranya ada. Soalan saya kepada Tuan KPP. Encik Amri. Salam. Saya nak tanya tentang penyelia asrama. Masih kosong lagi ni SK Sungai Pas. Okey, untuk menjawab soalan ini daripada Puan Fatimah kita, Sungai Pas memang kosong. Kita buat balik baru ni. Maksud saya sekarang dan kena bila kepada di SMK Banyak Walk. Beberapa buah, terutamanya di Gua Mutan dan Kuala Kerai ni, yang banyak, memang banyak, paling banyak asramanya Gua Mutan dan Kuala Kerai lah. Kita di Kelantan ni, dalam menengah dan rendah. Jadi, apabila permohonan itu diluluskan setelah panel bermusyawarah dan luluskan benda tu, dia akan bertukar. Maka kekosongan itu, saya sebenarnya dalam proses bersama dengan unit pegawatan sedang menyusun untuk hantarnya semua. Sekarang ni kita menunggu bekalan pelantikan baru untuk kita hantar ke sana. Sementara belum ada penyelia, saya mohon bersama untuk PPM melaksanakan kita melantik PPM. Terima kasihlah. Saya mohon maaf lah atas kelewatan sebab kita bekalan sebab kita hantar surat permohonan. Baru dengan perkara ni juga saya nak minta pemakluman daripada pihak sekolah. PPM contohnya maklum kepada contohnya bila yang penyelia asrama kita ada PPM meninggal ataupun sudah pencen atau bertukar, buat surat pemakluman hantar ke unit pegawatan. Sebab kadang-kadang benda ni dia tak diupdate lah di operasi. Menyebabkan kita ingat ada lagi. Yelah. Jadi benda ni kita lama dah rasanya hantar surat tu. Okey, keren. Kenapa aku nak pas susah. Okey, saya ada lain lah. Terima kasih. Okey, sama. Okay. Assalamualaikum, Pak. Assalam. Hamba nak tanya ni satu perkara ni. Siapa buat tanya? Berkaitan dengan pemakanan budak-budak lah tinggal di asrama. Kalau bilangan terlalu sedikit. Bagaimana dengan penenda? Benar-benar eh. Okey, untuk cerita hal penenda makan ini memang ini isu yang paling hangat dia dibicarakan lah. Kerana kita memahami dan pihak KPM bersedar ni apabila buka dengan tak ramai ni ada 4-5 orang ada masuk tak. Saya kecil Kelantan pahal kok, kalau kecil luar. So aku tak pahal Selangor kita orang tak nak. Pahal. Jadi maknanya sekarang ni kalau tak ramai kata 2 orang, 5 orang memanglah dia terfaham untuk tapi dalam tenda walaupun seorang pelajar dia mesti sediakan
Okey, di situ. Cuma, okey, untuk kita Morning. ada rasa kita nak banyak lah. Untuk memudahkan win-win situation lah. Pihak sekolah, Singapura berusaha kena berbincang dengan pihak penenda makanan untuk ambil jalan tengah penyelesaiannya bila tak ramai. Makanan tadi disediakan oleh penenda juga, tapi keadaannya dia akan beli ke nak bungkus hantar ke, itu kita boleh terima. Tetapi mestilah dia kedai-kedai atau dia buat di rumah orang tu yang mana aspek kebersihan keselamatannya cukup terjamin. Supaya kalau tak diberi keutamaan, kiranya nasi bungkus yang hantar tadi bermasalah sakit perut ke warna ke keracunan, maka blessing dia tu akan jadi bermasalah. Mana pernyataan situ lah. Tapi kita tidak menghalang kiranya dia nak siapkan bukit kata masuk di asrama lah. Jelas tu Cik Musmira. Daerah apa? Kemah, jawapan yang mantap. Terima kasih. Itu dia. Assalamualaikum Cik Amri. Ya, Kak Cik. Salam. Sila. Sihat ke? Alhamdulillah. Tiba je nak bertanya. Tiba-tiba je nak bertanya. Memang kena tanya pun kan? Boleh. Okey, sekiranya lah murid asrama kita ni. Dan memang SOP pun kita pun sedia maklum lah ke bahawanya kita kena bawa budak ni ke bilik kuarantin, betul? Okey, dan seterusnya kita hubungi PKD lah untuk dapat tindakan yang selanjutnya. Masalahnya berlaku di SMK Zainab. Okey, sebelum cuti terakhir baru-baru ni, kita ni COVID masa dah. Arahan dari PKD tu, dia suruh warden di atas, di klinik ataupun di hospital. Jadi, bila nak tanya secara beranak lah dia, bila arahan PKD tu suruh pak warden tu di atas, jadi sebagai warden ni, memang mereka takut lah. Anggota takut nak dengar berlakon sekejap. Jadi, tak ada cadangan daripada mana-mana pihak lah, especially PKD buat satu surat buat kuasa yang mengarahkan warden kesihatan juga bila mereka berbuat demikian. Sebab sebenarnya macam dia baru ni melakukan tugas ni. Kata keselamatan dia lah, dia bimbing lah. Tapi sebab kita sebenarnya tak ada batu. Tak ada apa? Tak ada kepakaran dan sebagai guru, kita memang tak ada kepakaran dah untuk menjaga keselamatan, especially wabak COVID ni. Okey, betul. Bila ada kes macam ni, bila ada kes macam ni di sekolah, macam ada bergejala sebagainya, kita letak bilik isolasi budak ni. Lepas tu, kita telefon pihak PKD. Okey. PKD ni dia akan tindakan. Kiranya lah, kalau dia tidak lambat kata untuk kita hantar sebagainya. Inilah peranan pihak sekolah telefon segera kepada pegawai PBD kita. Penolong PBD HEM lah maklumkan. Memanglah bila berlaku kes pun kena maklum dah. Cuma bila tidak ada kata kerjasama, kita alasan dia tak dan sebagainya, maka maklum pada pihak penolong PBD HEM untuk diambil tindakan segera. Karena kita faham, bila warden ke apa, cikgu nak hantar ni, dia pun bimbang. Apabila dihantar, mungkin dia akan jadi kontak rapat. Maka benda ni akan bertambah lagi. Sebab bila fikir dia mari dengan pakai PPE dia sebagainya, SOP dia penuh. Maka selamatlah nanti. Jadi benda ni sebenarnya kita tidak boleh menyalahkan juga warden ataupun cikgu kita yang kata keberatan nak membantu kerana mereka juga bimbang. Sebab tak adalah aspek keselamatannya. Maka kita kena beri pada orang yang bertanggungjawab, pihak PKD yang main peranan. InsyaAllah, kiranya ada kes, rasa kes ni kes yang tak besar, mereka akan ambil tindakan segera. Sebab itu bidang kuasa mereka. Okey, rasa insyaAllah dapat diatasi. Boleh Kak Tik? Okey, faham. Thank you. Cikgu kita pun dia sampai cikgu kita, PBD HEM kita baru ni, royak dia, tak ada royak lagi dia jalan. Dia masih putih lagi, putih. Nak royak tu dia telah ambil tindakan tu. Nak royak laju. Okey, seterusnya ada persoalan lain? Ni, memang mereka takut lah.
Kalau ustaz takut lah dengan pelakon ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada SMP Sahih PKSM Kapani. Pada satu keadaan iaitu apabila pelajar semuanya masuk, pelajar semua masuk, maksudnya tingkatan 5 lah kita katakan. Ada pelajar yang tinggal di luar berulang-alik dan pelajar asrama yang tinggal di asrama. Bagaimana suasana PDP dia? Adakah kita nak macam dulu dia suruh kita pilih macam mana? Kita pilih supaya pelajar asrama tu belajar di asrama, pelajar yang yang berulang-alik tu belajar di sekolah. Jadi masalahnya apabila pelajar yang berulang-alik bawa sistem tu, ini bagaimana? Saya nak teruskan kita kena adakan kelas di asrama ke macam mana? Dua kelas. Alisa. Okey. Okey, jawab Alisa. Okey. Bagi pengkelasan yang telah kita buat pada 2 bulan yang lalu, mana ada model A, model B, model C dan model D, yang mana ada sekolah yang memilih pelajar tinggal di asrama dan ada juga pelajar yang berulang-alik. Okey, bagi sekolah yang berulang-alik, bagi yang nak mengatasi jika ada masalah COVID ni, penularannya kita meletakkan kepada kebijakan penuh. Ada panggilan masuk. Maaf. Okey. Atas kebijakan sekolah, yang mana bagi pelajar yang berulang-alik, mungkin dia meletakkan 2 kumpulan. Sebab sekolah diletakkan bawah pengurusan sekolah pula tu. Pengurusan sekolah yang mana murid yang berulang-alik pun dia buat 2 kumpulan. Bermakna kalau sekolah yang ada pelajar di asrama, mungkin sekolah akan membuat satu jadual kepada pelajar-pelajar yang berada di asrama. Itu daripada KPM lah. Sebabnya itu bawah pembelajaran, pembelajaran dia kata. Maksudnya atas kebijakan sekolah yang mana menyediakan tempat budak belajar di asrama. Yang berulang-alik itu mungkinlah pelajar itu akan dibuat 2 kumpulan. Kumpulan yang bersemuka dan satu lagi kumpulan yang PDPR. Ya. Bagi sekolah yang ada pelajar di asrama, bermaksud model yang digunakan, yang dimohon oleh sekolah, yang maksudnya pelajar belajar di asrama. Tuan, maaf, nak tanya Tuan, macam kalau kita buat PDPR di asrama, ataupun mungkin pihak sekolah akan buat secara hybrid, separuh murid duduk di dalam kelas dan separuh murid belajar di asrama. Jadi murid-murid asrama ni dia perlu ada peranti lah Tuan. Adakah boleh dibenarkan dia bawa handset masing-masing untuk belajar? Garis panduan 3.0 boleh membenarkan pelajar membawa peranti ke asrama. Okay, terima kasih. Jadi maknanya pelajar-pelajar di asrama tu kita boleh anggapkan dia sebagai pelajar PDPR lah. Assalamualaikum. Okey. Jika apabila diletakkan peranti atau handphone lah, boleh dibawa oleh pelajar, bermaksudnya PDPR pun berlaku di peringkat asrama, pelajar di asrama. Okey, terima kasih. Sebab nak jadual tu payah tu betul. Ya, betul. Okeylah. Terima kasih. Okey, tadi pun PDP kita dah ready. Mungkin ada info yang lebih terkini akan disampaikan oleh Tuan PDP kita, Encik Kamarul Zaman bin Hassan. Jadi saya dengan segala hormatnya mempersilakan Tuan PDP kita untuk kita menyampaikan
taklimat pun amanat mungkin dan nak info-info yang terkini untuk panduan dan tindakan segera kita nanti. Majlis dengan segala hormatnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang berusaha sahabat saya Encik Amri, yang berusaha sahabat saya Tuan Haji Hassan, penolong pengarah asrama Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan, dan juga semua sahabat penolong Kanan Ham seluruh negeri Kelantan. Alhamdulillah, sama sekali syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita sama-sama dapat berada dalam penataran atau taklimat untuk pengoperasian asrama sempena dengan pembukaan sekolah pada 3 September nanti. Tahniah dan terima kasih kepada Cik Amri dan Haji Hassan atas berjaya mengadakan taklimat pada pagi ini, dan saya rasa tak banyak perkara lah saya nak sebut sepanjang saya dapat mengikuti taklimat tadi. Saya rasa ini sudah jelas dan persoalan-persoalan yang dikemukakan pun telah pun dijawab dengan jelas, dan hanya ada beberapa perkara lah saya nak sentuh sikit je. Yang pertama berkaitan dengan isu penyelia asrama yang tak cukup tadi tu. Ada sahabat kita bertanya untuk makluman lah. Sebenarnya dari segi bekalan untuk penempatan penyelia asrama ni sudah pun standby. Cuma saya tahu di standby dia sebab saya salah seorang panel penemui 2 lah untuk SPP bagi pemilihan penyelia asrama. Cuma sekarang ni kita menunggu keputusan ataupun isyarat ataupun kebenaran daripada bahagian sumber manusia sahaja. Sebab itu bahagian sumber manusia GPN Kelantan tidak dapat buat penempatan. Kita menunggu kebenaran daripada bahagian sumber di KPM tu. Jadi mohon sahabat-sahabat bersabar ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi pun Cik Amri dah sebut berkaitan dengan penggunaan duit. Berkaitan dengan pengoperasian saya tak tersentuh lah sebab ada jelas tadi. Berkaitan dengan penggunaan duit, khususnya OS 27 dan OS 26 yang baru kita perturunkan baru ni, mohon sangat-sangat tuan-tuan untuk membuat perbelanjaan dengan kadar segera. Sebab untuk makluman lah, buat masa sekarang ni pihak KPN sedang membuat analisis dan membuat kajian untuk menarik semula duit-duit yang tidak dibelanjakan. Kalau tuan-tuan ada puan lambat belanja, tak mustahil KPM bagi arahan untuk tarik semula. Jadi mohonlah untuk sama-sama kita belanjakan duit tersebut. Begitu juga dengan duit OS 27,000 bagi sekolah PTJ, mohon tuan-tuan juga belanja, tapi bagi sekolah yang bukan PTJ, yang duitnya berada di PPD, mohon tuan-tuan boleh minta lah dengan pihak PPD. Saya difahamkan juga, minta maaf, sahabat-sahabat penuh PPD pun ada dalam ni. Okey. Mohon juga buat perbelanjaan. Sebab unjurannya nanti kalau nampak ada lebih, itu bakal ditarik balik. Dan satu lagi berkaitan keuangan, saya telah pun dihubungi oleh pegawai keuangan daripada KPM untuk menarik balik duit pengangkutan murid berjumlah 670,000 lebih kurang. Tapi saya cuba pertahankan dan alhamdulillah pada pagi ini pihak KPM, kewangan KPM telah menghubungi saya supaya saya menghantar justifikasi kenapa tak benar ditarik balik. Dan insyaAllah saya baru terima template. Lepas ni saya akan berbincang dengan Cik Amri dan Haji Hassan lah untuk mendapatkan unjuran. Dan insyaAllah kita akan duit tu jika dibenarkan kita akan perturunkan kepada semua sekolah lah untuk kegunaan pada tahun hadapan. Saya bimbang kalau ditarik balik duit tersebut nak guna awal tahun depan, seandainya sekolah kita terus dibuka, maka kita akan kekurangan peruntukan untuk pengurusan dan pengangkutan murid tersebut. Jadi insyaAllah nanti Cik Amri akan berurusan dengan penyelia tuan-tuan dan puan-puan lah. Satu lagi lah, saya ambil peluang juga pada hari ini untuk asrama-asrama yang mula beroperasi.
yang mula beroperasi, saya mohon sahabat-sahabat penolong kanan HEM memastikan semua guru bimbing dan kaunseling melaksanakan program psikososial dan kesejahteraan mental kepada murid-murid asrama khususnya, walaupun dalam penghuni tersebut dalam bilangan yang kecil. Ini menjadi kewajipan lah semua sekolah ni di asrama kena buat program tersebut. Untuk itu, saya dengan Cik Amri dan juga Haji Hassan telah pun mencetak satu poster minda sihat untuk diedarkan kepada semua sekolah. Satu sekolah akan dapat satu set tu ada 8 poster untuk diguna pakai di asrama-asrama seluruh negeri Kelantan. Jadi mohon kerjasama supaya, sekali lagi saya sebut, supaya semua guru bimbing kaunseling di sekolah Mai Peranan untuk melaksanakan program psikososial dan kesejahteraan mental kepada anak-anak kita yang akan berada di asrama nanti. Itu harapanlah, mudah-mudahan ianya berjalan dengan lancar. Dan akhir sekali, saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada tuan-tuan kerana dapat bersama pada hari ini, dan saya yakin SOP pengoperasian asrama ini sudah pun jelas. Dan insya-Allah pada esok kita akan buat penataran penggunaan kit persaringan COVID kepada semua PKM seluruh negeri Kelantan. Rasa semua dah terima. Mohon joinlah untuk sama-sama kita dapat manfaat dan juga ilmu berkaitan dengan penggunaan kit tersebut. Dan terima kasih sekali lagi pada Cik Amri dan Haji Hassan atas mengadakan dia punya penataran pada hari ini. Itu saya lah pada kali ini, sebab tuan-tuan dah banyak dah berbincang tadi. Saya hanya sekadar untuk berkongsi mana yang tak disebut lagi saja, satu dua perkara. Yang lain semua sudah disebut oleh Haji Hassan dan Cik Amri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kamar Zaman Haji Hassan, Ketua Pengarah HEM Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Assalamualaikum. Ya, salam. Penjelasan beberapa perkara dan peringatan untuk kita semua. Masuk ke tu. Masuk lah. Masuk lah. Binti dan sebagainya yang perlu kita gerakan, jelaskan dalam apa ke dalam tu kalau masuk dalam Jumore tu. Bapunya. Jadi telefon kepada rakan-rakan sahabat semua untuk berbincang, mengingatkan anak Abira ketua dan guru besar. Saya tidak lagi kita. Nanti ya tak apa relax. Nanti kawan dan persoalan juga rasa tidak dijawab. Semua terbuka ruang kalau ada logak apa demo kalau nak buka. Kalau tengok tadi kalau nak ngorak tu tak hakak lah. Nanti kawan rakan ni kawan atas link dia mau. Terima kasih banyak. Pada hari peti esok pula, jangan lupa lah. Oh, dalam tu kan masuk dalam Jumore, jangan lala Jumore tu. Ya, lagi cuma peti tu. Memang. Jumore. Jumore awak topik katu suka, kawin sendiri pula. Iyalah sangatlah suka, tapi terlalu peringat. Ambil kit kawin tak pasal bukan banyak-banyak. Apa dia? Iyalah. Kawin ambil sebelum pukul 9 lagi. Sama harian saja. Ya sangat. Kawin baca selama masuk dah kawin pun lo lagi ambil. Kawin 9.30. Siapa kan? InsyaAllah. Dah. Aku pun jadi gol lah ni. Aku pun ni. Kau rakan. Nanti kau amen. Alah, memang kau tu. Kau tu.
Ulah sabar. Okey. Kita perlu ambil, jadi kalau kita mohon kami penyedia terima kasih lah, kita hantar dia akan respon nanti. Dan kalau sekiranya kita minta dengan tuan-tuan PKM, saya harap dapat bersama lah. Dan sebab dan keadaan kita sekarang nak memperkemaskan kerja-kerja buat kita. Dulu memang arwah Encik Azran ni banyak dah kutip data sebenarnya, tapi apabila dia lebih dulu berdua dari kita, yang banyak perkara berada dalam laptopnya, saya perlu merujuk pada arwah isteri arwah ni untuk ambil maklumat tu. Tapi sebelum tu saya rasa saya lebih senang saya Encik Azran terus direct ni tuan dan puan lah, terutama PKM ramai yang baru sekarang ni. Saya nak dapatkan data juga, maklumat nombor telefon sebagainya untuk saya update masuk dalam grup WhatsApp kita. Perubahan-perubahan ada yang dipikir keluar sekarang ni dari PKM yang baru macam tadi puan Hafijah daripada Rahiman, daripada Mahmud Wahidin, saya kenal beberapa orang lah PKM ke PKM ataupun baru dilantik dan sebagainya. Jadi perubahan-perubahan inilah kita akan buat supaya segala maklumat info kita tidak akan ketinggalan. Jadi penyedia terbaik kita ialah melalui WhatsApp PKM dengan kita di jabatan untuk mudahkan urusan kita. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya, Encik Hassan. Ada saya nak sebut apa ke? Encik Hassan kita tak ada dah. Walaupun itu PDM, saya minta kalau ada apa-apa info saya buka untuk PDM, cukup ada makluman dan sebagainya, boleh dekat panduan kita bersama, silakan. Ada ke? Boleh PDM yang bersama kita ini untuk nak ajak orang gabung. Ada okey. Hello, ada satu lagi kemuskilan. Ya, Musmirah. Ya, ni berkaitan dengan program besok itu penataran tata cara dan panduan penggunaan SIM ujian besok secara sendiri. Bolehkah kita minta SU kesihatan turut serta? Boleh sangat. Ya tu. SU kesihatan sekolah. Ya. Bolehkah? Ada unit kesihatan kita. Unit kesihatan. Saya perlu tanya mohon penjelasan daripada penerangan kebenaran daripada unit kesihatan. Nanti saya akan maklum dari grup PKM. Okey, beres. Kalau gitu ya. Sebab mungkin dia atas dia punya kapasiti, watan sebagainya dan sebagainya lah. Sebab melibatkan semua PKM.